Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bersama rakan-rakan saya akan membentangkan modul mengenai salah laku rokok. Sebelum kami mengupas dengan lebih mendalam mengenai modul salah laku rokok ini, saya akan memberi definisi mengenai apa itu disiplin. Menurut LAM 2013, disiplin murid merujuk kepada peraturan yang perlu dipatuhi oleh seseorang murid di sekolah. Manakala menurut laporan Jabatan Kuasa Kabinet, pengertian disiplin dalam pelaksanaan dasar pelajaran 1979 pula merujuk kepada kesanggupan seseorang individu itu untuk mematuhi undang-undang. Sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan diri sendiri, kesanggupan mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu tingkah laku orang lain, serta kesanggupan hormat menghormati di antara satu sama lain. Manakala menurut Thomas Gordon 1969, disiplin merupakan tingkah laku serta tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Okey, seterusnya, apa itu salah laku rokok? Salah laku rokok boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang dipercayai atau dipegang dalam sesebuah masyarakat dengan bentuk perlakuan yang menyimpang dengan peraturan undang-undang jenayah yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai umur dewasa. M.N. Bustan 1997 mengatakan bahawa terdapat 3 kategori bagi perokok, iaitu perokok ringan, perokok sedang dan perokok berat. Aktiviti merokok boleh didefinisikan sebagai seseorang yang menghisap sesuatu bahan yang berbentuk silinder kecil yang mengandungi beberapa bahan seperti bahan karbon monoksida, nikotin, tar dan sebagainya. Menurut Hans Tendra 2003, rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus yang mengandungi zat adiktif seperti tanaman nikotina, robusta, tabakum ataupun sintesisnya yang mengandungi nikotin serta tar yang boleh membahayakan kesihatan seseorang perokok itu. Laku merokok dalam kalangan murid ini kebiasaannya dipelajari daripada orang-orang yang terdekat dengan mereka, sama ada keluarga maupun rakan sebaya. Dan berdasarkan statistik yang telah pun dikeluarkan oleh MyHealth, menunjukkan bahawa 1 daripada 10 orang murid di sekolah adalah perokok tegar, dan seramai 68 orang daripada 321 orang pelajar sekolah menengah telah dikesan merokok melalui saringan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui satu program yang dinamakan sebagai Kesihatan Oral Tanpa Asap Rokok. Seterusnya, matlamat modul ini dihasilkan adalah bertujuan untuk memperincikan hal-hal penting yang melibatkan salah laku rokok, dan yang kedua adalah untuk dijadikan panduan untuk bakal-bakal guru ataupun pihak pengurusan sekolah mengenai bentuk-bentuk hukuman yang perlu dikenakan kepada pelajar yang terlibat dengan salah laku rokok. Dan objektif modul ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis salah laku rokok, menghuraikan faktor-faktor yang mendorong pelajar terlibat dengan salah laku rokok, dan menerangkan hukuman yang diberikan kepada pelajar yang terlibat dengan salah laku rokok. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai mandat pelaksanaan kuasa. Apakah itu mandat? Mandat merupakan amanah yang diberikan oleh orang ramai atau sesuatu kumpulan kepada wakil mereka yang telah pun dipilih. Pelaksanaan disiplin ataupun hukuman yang dilakukan di sekolah ini adalah sangat penting untuk memberi peringatan kepada pelajar-pelajar yang telah pun melakukan salah laku di sekolah seperti salah laku rokok. Dan sebelum seseorang murid itu dijatuhkan hukuman, guru yang terlibat, sama ada guru besar, guru hal ehwal murid dan sebagainya, perlulah mematuhi mandat yang telah disediakan oleh pihak KPM. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Seperti kita lihat sekarang banyak sangat isu-isu yang melibatkan guru, isu-isu viral yang melibatkan guru. Oleh itu, dengan adanya mandat ini, maka guru boleh mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Pengurusan disiplin di sekolah berpandukan beberapa sumber mandat, iaitu Ordinan Pelajaran 1952 dan 1997 atau Pendidikan 1996 beserta buku-buku lainlah. Dan setiap tindakan yang akan dikenakan kepada pelajar yang melakukan salah laku disiplin mestilah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sumber utama penting dalam menyampaikan mandat untuk menjalankan kuasa disiplin di sekolah ialah surat-surat perkeliling ikhtisas. Okey, surat perkeliling ikhtisas ini berbeza dengan ordinan atau pelajaran dan buku-buku panduan kerana surat perkeliling ikhtisas ini dikeluarkan secara berkala oleh pihak KPM bagi mengenangani isu dan cabaran semasa, manakala ordinan, akta pelajaran dan juga buku-buku lain tidak berubah sehinggalah digubal ataupun ditulis semula.
Dalam usaha untuk mengukuhkan tahap disiplin dalam kalangan murid di sekolah, pihak pentadbir dan guru-guru yang terlibat diberi kuasa tertentu melalui peraturan-peraturan serta mandat yang telah pun dikeluarkan oleh pihak KPM. Dalam hal pengurusan disiplin di sekolah, setiap peringkat pentadbir serta guru-guru yang terlibat mempunyai bidang kuasa, tugas dan tanggungjawab yang berbeza namun saling melengkapi antara satu sama lain. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian jenis dan salah laku rokok. Produk hasil tembakau yang terdapat dalam pasaran adalah seperti berikut. Yang pertama sekali adalah tidak terbakar ataupun smokeless tobacco seperti e-cigarette dan juga tembakau kunyah ataupun dihisap. Yang kedua adalah terbakar iaitu combustible tobacco seperti rokok, rokok kulun, cerut, rokok paip, shisha dan juga bidis. Yang pertama sekali kita akan melihat kepada rokok konvensional ataupun rokok yang terbakar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, rokok adalah silinder daripada kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dan variasinya bergantung kepada negara dengan diameter sekitar 10 mm dan yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Jadi secara umum rokok merupakan benda yang terhasil daripada tembakau yang diracik-racik halus dan digulung lalu disedut untuk dinikmati sehingga mendatangkan ketagihan kepada pengamalnya. Jadi terdapat beberapa rokok yang terdapat ataupun dijual di pasaran sekarang, termasuklah rokok Dunhill, rokok Winston, rokok Perilis, rokok Benson dan Hedges, rokok Marlboro dan juga sebagainya. Rokok tidak terbakar atau rokok elektronik yang turut dikenali sebagai electronic nicotine delivery system ataupun e-cigarette merupakan salah satu bentuk inovasi daripada bentuk rokok konvensional menjadi rokok moden. Kementerian Kesihatan mendefinisikan peranti elektronik yang mengandungi nikotin adalah dirujuk sebagai rokok elektronik atau e-cigarette, sementara yang tidak mengandungi nikotin adalah dirujuk sebagai vape. Jadi rokok elektronik ini merupakan satu alat yang menggunakan kuasa elektrik untuk menyalurkan aerosol ataupun wap dari hasil daripada pemanasan satu cair untuk dihisap oleh pengguna. Selain itu, rokok elektronik generasi baru ini juga turut dikenali sebagai C-vape, e-cigarette, modes, e-hookahs dan juga pod. Selain itu, rokok elektronik ini juga tidak menggunakan tembakau sebagai sumber penghasilan asap, tetapi menggunakan cecair kimia yang berperisa dan kebanyakannya mengandungi nikotin. Dan rokok-rokok elektronik ini hadir dalam pelbagai bentuk, warna, saiz dan kebanyakannya dihasilkan daripada bahan-bahan yang berbeza. Terdapat beberapa bahan yang berbahaya yang terdapat di dalam rokok elektronik, termasuklah bahan perisa. Bahan perisa ini telah dikaji boleh menyebabkan kematian sel paru-paru, otak dan juga kulit. Selain itu, terdapat juga bahan yang dikenali sebagai propylene glycol yang boleh menyebabkan iritasi pada sistem pernafasan, dan ia juga turut membebaskan satu bahan yang akan mendorong kepada kanser yang dinamakan formaldehyde. Selain itu, rokok elektronik ini terdapat satu bahan yang dinamakan glycerin yang akan menyebabkan kerosakan organ dalaman jika digunakan dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, terdapat juga nikotin, dan nikotin ini boleh membawa kepada kematian sekiranya digunakan dalam dos yang tinggi. Selain itu, formalin, timah, merkuri dan juga pelbagai jenis logam berat juga terdapat di dalam rokok elektronik ini yang sebenarnya dapat meningkatkan risiko. Selanjutnya kita akan bergerak kepada kategori salah laku rokok. Perbuatan merokok dikategorikan sebagai tingkah laku tidak sopan dalam panduan bagi ibu bapa mengenai disiplin murid-murid sekolah tahun 1982 dan dianggap sebagai satu kesalahan berat dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 2013. Dan selain itu, bagi kesalahan berat seperti membawa, menyimpan, menghisap dan juga mengedar tembakau, murid lelaki boleh dikenakan hukuman rotan dipungut sebanyak 3 sebatan. Dan bagi gejala sosial terbaru iaitu penggunaan rokok elektronik dan juga vape, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengeluarkan satu surat, iaitu Surat Siaran Bilangan 17/2015, iaitu larangan penggunaan rokok dan juga vape di sekolah. Dan perkeliling yang dikeluarkan ini agak terperinci dengan menyatakan dengan jelas jenis-jenis tindakan yang boleh diambil oleh pihak sekolah apabila pelajar terlibat dengan salah laku rokok. Dan hukuman yang diterangkan ini juga telah membawa termasuk juga dalam membawa peralatan perusukan hiburan, permainan dan juga komunikasi.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam merokok, termasuklah rakan sebaya. Keadaan persekitaran yang suka merokok akan mendorong pelajar untuk terjebak dengan salah laku rokok. Jadi mereka cenderung untuk mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh rakan-rakan di sekolah kerana mereka banyak meluangkan masa bersama rakan-rakan di sekolah. Selain itu, sikap ingin mencuba sesuatu yang baru juga menyebabkan mereka mudah terlibat dalam salah laku rokok. Jadi selain itu, faktor yang kedua adalah kepuasan diri sendiri. Terdapat segelintir pelajar merokok untuk kepuasan diri mereka sendiri, dan selain itu sesetengah remaja atau pelajar mempunyai satu tanggapan bahawa jika seseorang tidak merokok di usia yang sama dengan mereka akan dikira sebagai seorang yang kolot dan juga lemah. Selain itu, faktor yang ketiga yang turut mendorong kepada penglibatan pelajar dalam salah laku rokok termasuklah keluarga. Keadaan rumah tangga yang kurang baik dan juga atau sedang bergolak, serta sikap ibu bapa yang kurang mengambil tahu mengenai anak-anak mereka juga boleh menjadi pendorong utama kepada perbuatan salah laku pelajar di sekolah, termasuklah salah penglibatan pelajar dalam salah laku rokok. Terdapat 3 kategori mengenai salah laku di sekolah, iaitu yang pertama kita boleh lihat daripada salah laku ringan, kedua salah laku sederhana, dan yang ketiga ialah salah laku berat. Menurut Surat Perkeliling Ihtisas Bilangan 7/2003, salah laku seperti membawa, menghisap, menyimpan ataupun mengedar tembakau termasuk dalam kesalahan yang dianggap sebagai salah laku berat. Berdasarkan Surat Perkeliling Ihtisas Bilangan 4/1997, dalam memperjelaskan hukuman yang akan dikenakan kepada murid yang terlibat dengan kesalahan laku merokok ini. Berdasarkan surat perkeliling ini, kita boleh lihat murid akan diberi peluang sebanyak 5 kali apabila mereka terlibat dalam salah laku rokok ini sebelum mereka dikenakan hukuman setimpal, iaitu dibuang sekolah. Sekiranya murid dapati melakukan kesalahan dalam salah laku rokok ini buat pertama kali, murid akan dikenakan hukuman rawatan sebanyak 1 kali. Dan apabila mereka melakukan kesalahan yang sama untuk kali kedua, mereka akan dikenakan hukuman rawatan sebanyak 2 kali. Dan apabila mereka melakukan kesalahan yang sama untuk kali ketiga, mereka akan dikenakan hukuman rawatan sebanyak 3 kali. Tetapi jika mereka melakukan kesalahan yang sama dalam salah laku rokok ini untuk kali keempat, pengetua perlu mengambil tindakan yang lebih berat, iaitu mengenakan hukuman gantung persekolahan kepada mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan, iaitu selama 14 hari. Jika murid ini masih lagi melakukan kesalahan yang sama untuk kali kelima, maka pengetua perlu mengambil tindakan yang lebih berat, iaitu dengan mengenakan hukuman buang sekolah kepada murid tersebut. Secara keseluruhannya, salah laku rokok merupakan salah laku yang sering dilakukan oleh para pelajar. Oleh itu, pihak KPM telah mengeluarkan beberapa surat-surat ihtisas yang berkaitan dengan salah laku rokok bagi memudahkan pihak sekolah untuk mengambil tindakan terhadap murid yang melakukan kegiatan merokok ini. Malahan, setiap ibu bapa serta pentadbir sekolah perlulah memainkan peranan yang penting untuk membendung masalah kegiatan salah laku rokok ini daripada terus berleluasa.